السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بترتيل القرآن وتحسينه وتجويده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وخاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai Masjid Al-Abrar, Taman Peruda, Sungai Petani, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian. Pertamanya marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai tetamunya untuk kita imarah bersama-sama di dalam masjid ini. Kita berada untuk kita salat subuh serta kita mendengar tausiah ataupun halaqah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada pagi yang barakah ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak lihat bagaimana cara untuk kita memperkemaskan ataupun kita membaca surah Al-Fatihah. Kita nak nilai cara bacaan kita. Adakah selama ni kita baca surah Al-Fatihah dengan yang selayaknya untuk Al-Quran, ataupun kita hanya ikut orang baca tapi kita tak cuba untuk membaca di depan guru, kerana kita faham sajalah kalau kita baca seorang-seorang ni semua betul, tak ada siapa tegur kita. Tapi kalau kita baca dengan guru, maka daripada situ kita boleh perbetul segala kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam bacaan kita. Dan di antara sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah talaqqi Al-Quran. Sebab baginda pun bertalaqi dengan Sayyidina Jibril alaihi salam setiap tahun. Kecuali ketika mana tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, riwayat kita 2 kali Nabi bertalaqi dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi apatah lagi kita manusia biasa yang tidak ada apa-apa kelebihan yang Allah Taala bagi. Jadi kita semestinya bertalaqi dengan guru. Carilah guru untuk membaca Al-Quran. Baik. Jadi insyaAllah kita nak tengok macam mana bacaan surah Al-Fatihah secara ringkas saja. Kalau nak ikutkan bengkel ataupun klinik Al-Fatihah ni, dia makan masa. Kadang-kadang dekat masjid lain Bismillah saja pun satu kuliah saya cerita pasal Bismillah saja. Kemudian masuk ayat pertama pula satu kuliah. Dia panjang, tapi ni kita nak cuba buat kesimpulan lah. Kesalahan-kesalahan yang patut untuk kita ambil maklum dan kita perbaiki kalau sekiranya kita ada tersalah dalam menyebut. Baik, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah secara ramai-ramai. Kalau ada smartphone, kalau ada handphone boleh tengok app Al-Quran. Kalau yang tak ada boleh tengok Quran. Sekurang-kurangnya Quran kita ni tak berabuk, semua pegang-pegang. Jadi orang yang mewakafkan Al-Quran dapat pahala, insya-Allah. Pakai ambil Quran, tengok surah Al-Fatihah je. Okey, kita mulakan. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik, kita mulakan dengan a'udzubillah. Cuba baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalimah yang pertama adalah kalimah a'udzu. Huruf hamzah adalah huruf nipis. Huruf nipis. Orang Arab kata harfun muraqqaq. Huruf nipis. Ataupun harfun mustafilun munfatih dalam bab sifatul huruf. Huruf yang nipis maka disebut hamzah fathah. Orang Arab baca jangan cara bukaan mulut kita buka secara sederhana. Dia keluar nyaring sebab dia ada sifat jahar. Okey. Sekali lagi sebut a'udzu. Huruf ain kena tekan daripada tengah hengkung. Kalau tak tekan takut dia jadi hamzah. Takut jadi hamzah. Contoh, kalau tak tekan a'udzu takut jadi hamzah. Jadi kena tekan daripada tengah hengkung. Sebut a'u, ai, a'u, a'udzu. Huruf zal di hujung kalimah a'udzu ada huruf zal. Huruf zal adalah huruf yang keluar daripada taraful lisan ma'a usul al-thanaya ataupun ma'a atraf al-thanaya al-ulia. Huruf zal keluar daripada hujung lidah. Hujung lidah menyentuh dengan hujung gigi bahagian atas. Jadi dia kena bagi terbit lidah daripada mulut. Pasal apa ulama ajar macam tu? Pasal tak mau bagi jadi zai. Huruf zai makhraj dia adalah hujung lidah juga. Muntaha tarafil lisan ma'a as-safhati ad-dakhiliyah li-thanaya as-sufla fayakhruju as-saut marran baina ath-thanaya al-'ulya was-sufla. Ini yang saya nukilkan daripada kitab At-Tajwid Al-Musawwar karangan Fadilatul Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah. Jadi bila kita nak sebut zal, kita keluarkan lidah daripada mulut menyentuh dengan hujung gigi bahagian atas. Dia kena bagi terbit lidah. Sekali lagi sebut zu. Kalau tak bagi terbit lidah, takut lagi dia jadi zai. Kalau tukar zal kepada zai, kesalahan. Dia menjadi kesalahan. Dalam Al-Quran ada dua jenis kesalahan. Yang pertama kecil, yang kedua besar. Kalau kecil tak apa lagi. Kalau besar, dia boleh jadi
kanun kesesaan 302. Nah, kalau dalam surah Al-Fatihah tidak ada maaf bagimu, dia boleh batal sembahyang. Sebab kita menukar huruf. Menukar huruf bermaksud kita menukar makna. Taghayyara al-harfu, taghayyara al-ma'na. Okey? Baik, jadi a'udzu. Sebut billahi. A'udzu billahi. Ada yang baca a'udzu, ada dengar bunyi zai. Jangan baca zu. Zu salah. Zu, keluarkan lidah, bagi lidah terbit daripada mulut, kena gigi bahagian atas. A'udzu billahi minasyaitani. Jangan baca mina, bukan mina, mina. Nun nipis. Nun dia sama macam hamzah. Hamzah baca a, nun pun baca na. Bunyi dia lebih kurang. Huruf nipis bunyi dia herat sikit. Dia herat. Sekali lagi sebut minasyaitani. Bukan mina, bukan minash, bukan mina, mina. Na, bukan na, na. Sebut minasyaitani. Okey, satu lagi huruf shin. Huruf shin di antara pantang larang yang kita tak boleh buat adalah kita muncung mulut. Huruf shin tidak boleh muncung mulut. Jangan baca minasyaito syai ni. Ini tak betul. Kalau musyafahah dengan guru depan-depan, maka tak betul. Cara sebutan tu tak betul. Sya. Sebut sya. Sya. Jangan muncung, jangan sya. Sya salah, bukan sya. Sya. Minasyaitanir rajim. Huruf ta. Huruf ta orang Arab akan baca dengan tebal. Ada 7 huruf yang orang Arab baca tebal. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam Matan Jazariyah, wa sab'u ulwin khussa dagtin qid. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Hafal tu. Khussa dagtin qid. Daripada 7 ni saja orang Arab akan tebal huruf ni. Di antara huruf ni apa tadi? Ta. Jadi kita bila huruf yang tebal, mulut kita kena buka. Mulut kita kena buka. Rahang mulut atas buka ke atas, bawah buka ke bawah. Untuk sempurnakan sebutan, boleh masuk 2 jari mulut kita. Ta. Cuba sebut. Ta. Ta. Ambil jari 2 ni, orang masuk mulut. Ta. Jangan orang masuk sampai dalam. Sagi jadi masalah orang. Orang masuk bagi kena bibir mulut dia. Itu untuk itmamul harakah. Nak sempurnakan baris dia. Nak tebalkan dia, nak sempurnakan fathah dia. Sekali lagi, asyaitani. Huruf ta ada yang muncung, ada yang baca to. Dia muncung tu, dia muncung sungguh. To. Huruf yang tebal tidak boleh muncung mulut. Tidak boleh kita muncung mulut. Dalam matematik bacaan Al-Quran, untuk kita muncungkan mulut pada satu-satu huruf tu, ingat, hanya baris dhammah saja kita boleh muncung. Kata kata Fadilatul Dr. Aiman dalam kitab dia, dia sebut ala qari'il Quran ay yadumma syafataihi 'inda nutqi bil harfil madmum ka hay'atihima 'inda nutqi bil waw. Bila kita pandu kepada ta'rifan ulama, kita senang. Doktor kata pembaca Al-Quran ni mestilah memuncungkan mulut dia ketika mana dia menyebutkan huruf yang berbaris dhammah, seperti mana dia menyebutkan huruf waw. Bila sebut waw, muncung tak? Muncung. Kalau fathah pula, Syekh dah sebut ala qari'il Quran ay yaftaha famahu 'inda nutqi bil harfil maftuh kahayatihi 'inda nutqi bil alif. Bila sebut alif, alif, maka kita buka mulut. Kalau fathah, jangan muncul mulut. Huruf ta tadi jangan muncul lah. Sebut ta,
asyaitonir rajim. Huruf ra pun sama, jangan muncung. Jangan asyaitonir rajim. Jangan baca macam tu, tak tepat. Tak apa nak kena. Tak apa nak kena. Pasal huruf tebal, kalau dia dhammah tak apalah nak muncung. Kalau fathah jangan muncung mulut. Jangan muncung mulut. Tu tengok baru auzubillah tu. Nak cuba pendek tak boleh fi. Bila dengar tak apa betul kita nak kena habaq. Okey, masuk pada bismillah. Ni baru kita nak masuk bacaan yang dalam solat lah. Dalam solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam bismillah ataupun dipanggil dengan nama basmalah, dia ada huruf ha. Kita fokus pada huruf ha. Huruf ha dalam huruf-huruf hijaiyah dia ada dua jenis. Satu ha yang keluar pedas, satu lagi hak simpui ataupun hak besar. Hak pedas memang semua orang tahu. Digelar dengan nama pedas sebab dia mengeluarkan pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat huruf hak pedas tu jangan tertukar dengan huruf hak simpui. Kalau tukar hak simpui maka bahaya, bahaya. Kerana dia boleh mengubah maksud. Okey, kerana ia boleh mengubah maksud. Kemudian satu lagi ar-rahim, him, dekat situ pun ada ha pedas, jangan tertukar dengan ha simpui. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mazhab kita bismillah ini termasuk di dalam al-Fatihah. Maka bahaya kalau siapa yang buat macam tu tak mengaji, bahaya. Dia boleh mengganggu kualiti sembahyang kita. Sebab al-Fatihah adalah rukun. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau kama qala. Tidak sah salat orang yang tidak membacakan al-Fatihah, dan al-Fatihah adalah rukun qauli yang pasti, yang mesti kita kena jaga. Okey, sekali lagi baca bismillah ramai-ramai daripada awal sampai habis. Bismillah. Okey, huruf mim jangan baca ma, bukan ma, ma. Huruf mim ni dia nipih huruf bibir mulut. Huruf bibir mulut dia ada dua makhraj. Huruf mim dia ada dua makhraj. Yang pertama intibaqus syafatain, mengetap bibir mulut. Bibir mulut makhraj yang pertama. Yang kedua adalah hidung. Kata Dr. Aiman Rushdi Suwaid, al-ghunnatu fi lughatil arab harfani wala thalith. Ghunnah dalam bahasa Arab berlaku pada dua huruf saja. Yang pertama an-nun wal mim, nun dengan mim. Selain pada tu tak ada. Sebab tu Syekh kata wala thalith, tak ada yang ketiga. Dua tu saja. Jadi makhraj dia yang pertama bibir mulut untuk mim, satu lagi hidung. Sebut ma. Jangan baca ma tebal. Ni ma ar-rahma, jadi kedah tu bukan ma. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, apa kesalahan yang selalu berlaku pada ayat yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin? Yang pertama dia qalqalah pada huruf lam. Huruf lam dia tidak menerima qalqalah. Orang Arab akan mengqalqalahkan hanya pada huruf qutab jad, qaf ta ba jim dal.
Hak ni saja huruf yang orang Arab mereka akan qalqalah. Apa maksud qalqalah? Melantun-lantun. Selain pada tu tak boleh. Jadi jangan baca alhamdulillah, bunyi la maksudnya qalqalah. Hama qalqalah. Jangan qalqalah sebab dia tak termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi kita tak perlu qalqalah. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, bil bukan b. Jangan baca rabbil bukan b, b. Setiap yang berbaris kasrah, ulama bagi panduan kat kita. Huruf berbaris kasrah untuk kita itmamul harakah, untuk nak sempurnakan baris kasrah, kita mestilah merendahkan raham mulut. Setiap yang kasrah mestilah merendahkan raham mulut. Ala qari'il Quran ay yakhfidha fakkahu sufli inda nutqi bil maksur kahayatihi inda nutqi bil ya'i. Dia mesti turun bawah. Dia mesti turun bawah. Sebut Rabbi, rendahkan raham mulut. Rabbi, Rabbil alamin. Jangan baca Rabbil lah. Rabbil tak betul. Okey, masuk pada ayat seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf mim nipis. Ma. Lidah jangan bagi terangkat langsung. Lidah bagi duduk tempat tidur dia. Jangan bagi terangkat langsung. Baik di bahagian depan lidah, hujung lidah, ataupun di bahagian pangkal lidah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab sifat huruf. Sifat huruf kata huruf, contoh kan, bila sebut Ar-Rahman, huruf mim, ma, nipis. Bila dia nipis, bermaksud dalam sifat dia akan berlaku sifat yang dipanggil dengan nama istifal. Pangkal lidah dia tidak terangkat. Kemudian di bahagian hujung lidah tidak ada lekukan yang membuatkan sekeliling lidah dia jadi macam dengan melengkung. Maka sifat ni nama dia infitah. Jadi sebab tu saya kata lidah tu bagi duduk tempat tidur dia. Yang jadi ma tu pasal lidah kita terangkat. Lidah terangkat jadi ma tu. Jadi terbaik ma, tak betul. Okey, dekat ayat ni ada huruf apa? Huruf ha pedah. Jadi ha pedah tu jangan tukar kepada huruf ha simpui. Tukar pada ha simpui, hak ni dia boleh membatalkan solat kita. Jangan silap, no? Sebab tu kita mengaji, paling kurang waktu kita mengaji tu tak apa. Jangan tak mau mengaji. Ni duk aja ikut. Kalau kita duk ikut orang saja, duk ikut orang baca, kita pun ikut. Tapi kita tak tahu betul tak kita ikut tu. Tu yang jadi masalah. Okey, sambung lagi. Sekali lagi sebut dulu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Rabbil, Rabbi, bi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan baca maliki. Maliki salah. Maliki. Maliki. Huruf kaf tu kita boleh bagi keluar angin. Pasal kaf ni memang huruf orang Arab akan keluarkan angin. Selain pada kaf, huruf ta. Huruf ta pun keluar angin juga. Ki. Tapi jangan banyak sangat. Jangan maliki yaumiddin. Tu jadi
berdakwah lah pula. Jangan lebih, jangan tokok tambah banyak sangat, jangan kurang, bagi secukup rasa. Sebab tu Imam Ibnul Jazari mengingatkan kita pembaca Al-Quran, yang mana beliau menulis dalam matan Jazariyah, dalam syairnya disebutkan mukammalan min ghairi ma takallufi. Biarlah kalau sebut tu bagi sempurna, jangan dok tokoh tambah, jangan dok tokok tambah, bila takallufi, min ghairi takalluf. Takalluf tu maksudnya kita dok beban. Orang abang kata huruf kaf tu keluar angin, kita pun ki tu dia kan, dah nama keluar angin. Imam Ibnul Jazari kata jangan berlebih-lebihan, cukup sederhana. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Sedap dengar bila kita bagi secukup rasa, telinga dengar pun sedap, dia tak rasa macam dengan pelik bila orang dengar. Okey, baik, sambung lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, dekat iya kita kena perhatikan. Di sini ada berlaku kesilapan. Yang pertama, kalau dekat kita tengok dekat iya, dia ada syaddah kan? Huruf ya tu ada syaddah. Bila dia ada syaddah, syaddah ni maksudnya kena tekan kemudian baru lafaz. Tekan lafaz. Sebab apa macam tu? Sebab huruf tu dia ada dua, satu sukun, satu berbaris. Tekan dulu, lepas tu baru lafaz. Idghat wal fadh. Tekan lafaz. Sebut iya, iyyaka, iyyaka. Okey, itu sebutan yang betul. Kalau salah macam mana? Kalau salah kita buang syaddah tu. Macam mana? Iyyaka na'budu. Pesanan ini kepada diri saya terutamanya dan kepada makmum. Kita selalunya duk tuding jari kat imam ya. Imam baca tak kena konong koni, makmum kena ambil cakna juga, kena ambil tahu. Jangan waktu kita duk baca pelan-pelan tu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca macam tu pun boleh batal sembahyang. Pasal apa? Dalam kesalahan besar dalam pembacaan Al-Quran, yang pertama tukar huruf, yang kedua kita gugurkan. Kalau ada syaddah jangan gugurkan. Gugur syaddah, maka dia kadang-kadang boleh mengubah maksud. Contoh, iyyaka maksudnya hanya kepada engkau, akan dikau ya Allah. Tapi kalau kita syaddah tu tak kita buang, kita baca iyyaka maksudnya matahari. Hanya kepada matahari engkau ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada matahari engkau kami memohon pertolongan. Tu jangan gugurkan syaddah. Ambil syaddah tu tekan ya. Iya. Ingat sebutan yang betul iyyaka. Yang tak betul macam mana? Yang tak betul ada syaddah juga, tapi dia pergi tambah huruf. Contoh, iyyaka na'budu. Ada orang macam tu. Tu pun tak betul. Pasal apa? Dia pergi tambah huruf. Ni kesalahan ni dalam bacaan Quran, nama dia tamtit ataupun isba'ul harakah. Dia pergi tambah huruf. Bila dia baca iyyaka, maksudnya dia bawa mai satu ya lagi pasang kat itu. Tu pun kesalahan. Nombor dua kesalahan dia, jangan baca iya. Jangan pergi berhenti, stop, berhenti terus. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak betul. Pasal apa? Dia salah dari sudut sifatul huruf. Huruf ya, kalau kita belek dalam sifat huruf ya, bila mana dia bersyaddah ataupun bersukun, dia akan mengeluarkan sifat rakhawah. Dia akan mengaliang sebutan dia. Iya, kita tak boleh kata iya. Kalau kita baca iya, maksudnya kita telah menjadikan ya itu bersifat dengan musyaddad ataupun syiddah. Maka itu adalah kesalahan. Okey, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf kaf nipis, ka. Jangan baca ka. Nun nipis, na. Jangan baca na.
Ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak betul tuan-tuan. Sebab apa? Salah kat mana? Salah kat tebal nipis. Dia baca tebal tu. Kalau baca iyyaka na'budu, tu ni tebal. Sepatutnya nipis. Orang Arab menipiskan huruf kaf, huruf nun. Huruf yang tebal hanya 7 saja orang Arab baca tebal, iaitu khussa dhaghtin qir. Hak tu je. Selain pada tu tak boleh. Sekali lagi dengar betul-betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca jangan baca bukan i. Setiap baris kasrah kita mestilah merendahkan rahang mulut, kemudian kita baca keluar bunyi I dalam bahasa Melayu. I, bukan sekali lagi. Ihdina. Jangan baca mengejut. Jangan baca ihdina. Bukan tak betul boleh batal sembahyang, tak. Dari sudut kesempurnaan sifat huruf tu tak apa nak kena. Yang betul huruf hak simpul ni, waktu dia bagi sukun, kita kena bagi sifat dia, iaitu rakhawah. Jarayanus saud jarayanan tamman. Suara dia berjalan. Dengar betul-betul saya sebut. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sad, bagi apa huruf sad? As-sirah kasrah. Bila dia bagi kasrah boleh muncul mulut tak? Tak boleh. Kan saya sebut tadi, dhammah saja yang boleh muncul, kasrah tak boleh. Jadi jangan baca ihdinas sirah. Jangan muncul mulut. Kata Dr. Aiman, orang yang muncul mulut pada huruf sad, as-si, dia baca as-si, dia buat muncul mulut, orang ini telah menambah bunyi pada huruf sad. Dia tambah bunyi baru pada huruf sad. Jangan kerana sifat safir pada huruf sad menjadikan kita muncul mulut. Sebab tu Dr. Aiman ni saya dah sebut 2-3 kali siapa dia ni. Dr. Aiman adalah ulama yang masih ada sampai sekarang ni, senior dalam bidang Al-Quran, kira sebaris dengan Syekh Isa Ma'sarawi yang masih ada sampai lah ni, menjadi rujukan satu dunia dalam bidang Al-Quran. Jadi Dr. Aiman ni, dia pernah menyebutkan ketika mana beliau membaca dengan gurunya untuk membaca secara bersanad sampai ke Rasulullah, pernah sekali dia baca ihdinas sirah, dia muncul ihdinas sirah. Lepas tu tok guru dia tanya pasal apa muncul mulut. Pasal kerana sifat safir, dia nak mengeluarkan bunyi kan huruf sa kan dia bunyi tu kan, sa si, tu nama dia safir dalam sifat huruf. Dia kata sebab nak bagi safir. Lepas tu guru dia kata kat dia, sebab apa kamu tak muncul mulut kalau sebut huruf zai dengan sin? Huruf sad dia keluar dengan huruf apa? Huruf zai dengan huruf sin. Pasal apa waktu baca zai kamu tak baca iz? Pasal apa waktu kamu sebut sin sukun, pasal apa tak sebut is? Mai dekat sad kamu muncul. Sebab apa? Sebab 3 huruf ni memang sifat safir. Jadi baru dia terfikir, oh rupanya salah. Salah, tak boleh muncul mulut. Jadi jangan baca ihdinas si, baca ihdinas si, turun, rendahkan rahang mulut. Kasrah, rendahkan rahang mulut. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca bukan i. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bukan him. Jangan baca him. Kalau hum, jangan baca hum, baca hum. Hum, him. Kum, hum, him. Jangan baca kum, jangan baca hum, jangan baca him. Tu tak betul. Tak betul dia pasal apa? Tak betul dari sudut itmamul harakah. Kesempurnaan baris tu tak betul. Kasrah dia keluar bunyi I. Dhammah dia keluar bunyi U. Tu petua untuk cara-cara kita lah, masyarakat Melayu. Petua dia yang tu. Sekali lagi. Sira. Satu lagi huruf ra. Jangan duk muncung, jangan duk baca siro. Kalau kita baca muncung mulut, dia akan kita bawa mai bunyi, tambah bunyi. Sedangkan ra yang asli adalah kalau dia bagi fathah, kita kena buka mulut, boleh masuk 2 jari untuk huruf tebal. Sira. Bagi lidah ya buat aja. Jangan gunakan mulut. Mulut tak ada kaitan dalam nak menyebut huruf ra ataupun menyebut huruf-huruf yang tebal bagi fathah. Tak ada. Mulut tak ada fungsi. Kalau tak percaya, cuba tengok dalam kitab-kitab yang ulama tulis. Tengok dekat situ macam mana ta'rif ulama bagi. Contohnya huruf sad. Huruf sad ulama kata gunakan hujung lidah menyentuh dengan tempat tumbuh gigi, bahagian gigi bawah bahagian dalam. Hak tu yang ulama bagi ta'rif untuk makhraj. Ulama tak tambah pula belakang tu. Dan muncungkan mulut. Dah, dia tak tulis pun. Jadi sebab tu kita kata tak boleh muncung mulut. Jadi tahu sebab apa. Sirata. 3 huruf tu semua tebal. Si, rendahkan rahang mulut. Ra, buka mulut. Ta, buka mulut. Sirata. Kalau kita tak buka mulut, dia jadi tebal nipis tu nampak macam sekata, macam tak ada beza pun. Contohnya kita baca siratal ladzi, nampak? Sad pun nampak macam nipis, ra macam nipis, ta macam nipis. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak mahir baca Quran, pegang saya sebut ni. Kuasai tebal nipis. Tebal nipis memainkan peranan 70 hingga 80% daripada kemahiran tilawah Al-Quran. Kalau kita cekak tebal nipis, bacaan kita sedap. Ini saya nukilkan daripada guru saya, Syekh Hisham Abdul Bari Rajih Hafizahullah, salah seorang daripada pemegang sanad Al-Quran, jalur yang ke-28 sehingga ke Rasulullah. Jadi 70 hingga 80% tu bukan sikit, banyak. Kuasai yang tu, tebal nipis. Bila kita cekak tebal nipis, bacaan kita sedap. Sekali lagi, siratal ladzina. Huruf ta tu jangan bagi keluar angin. Jangan baca siratal ladzi ta. Jangan ada keluar angin. Huruf ta orang Arab tak keluar angin. Dia tak termasuk huruf keluar angin. Okey, kita perhabis ayat belakang tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan baca re, ghairi, bukan re, ri. Ra kasrah keluar bunyi ai. Petua tu kena pegang. Kasrah keluar bunyi ai. Ri, bukan re. Jangan baca re, ri. Lepas tu ghairil maghdubi. Jangan baca b. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan b 'alaihim, b. Okey, baca sekali lagi ghairi sampai habis. Satu lagi lah, dekat huruf dad jangan muncul mulut. Huruf dad salah satu pada huruf yang orang Arab baca tebal. Jadi bila dia tebal tak boleh muncul lah. Pasal apa tak boleh muncul? Pasal dia bagi fathah. Kalau dhammah tak apa. Kalau fathah jangan muncul mulut. Jangan ad-dal. Dia muncul ni sampai jadi macam dia bulat.
macam tu. Adha ni dha. Kalau setakat sikit tak apa, jangan sampai dha macam ni. Kalau sikit adha tak apa, boleh gagah lagi. Jangan muncul tirus tu. Tirus tu tak boleh. Tapi yang betul kita kena buka mulut, boleh masuk dua jari. Dha dhi dhu. Itu asas dia. Dha dhi dhu. Dhu muncul mulut. Okey. Jadi untuk ayat yang terakhir tadi ni, kalau kita nak kerat dua boleh. Contoh siapa yang tak ada nafas, boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim yang pertama boleh berhenti kerana Nabi SAW berhenti di sini, kata guru saya. Ada disebutkan Nabi berhenti dekat situ. Jadi siapa yang ada nafas panjang, dia boleh perhabis terus sampai ad-dallin. Siapa yang nafas dia tak apa nak clear, boleh berhenti dekat alaihim yang pertama. Jangan berhenti dekat alaihim yang kedua. Walaupun hari itu ada viral satu video kena berhenti dekat alaihim yang kedua. Saya rujuk kepada guru dan dia buat, kita kata buat pencerahan pasal video tu. Dia kata tak tepat. Yang betul alaihim yang pertama boleh berhenti. Alaihim yang pertama boleh berhenti. Alaihim yang kedua tak boleh berhenti. Dia kena sambung terus. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, setakat itu saja untuk bacaan surah Al-Fatihah. Boleh kita patah balik sekali lagi? A'udzubillah sampai habis, betul kita katuk. Katuk. Saya terlupa tadi ni. Okey, baca a'udzubillah, nak dengar a'udzubillah, lepas tu terus bismillah sampai habis, sampai ad-dallin. Silakan baca sekali lagi. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم تلاوة القرآن وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.